Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya, alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam, sekali lagi bertemu, alhamdulillah. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan saya berdoa tuan-tuan dan puan-puan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, alhamdulillah. Dan juga kepada semua sahabat-sahabat kita, kan, yang membantu kita share, membantu kita like, dan juga yang tak subscribe, mohon subscribe. Siapa yang tak follow, tolong follow lagi TikTok saya. Dan insyaAllah ada kesempatan saya akan follow, sebab ramai yang request. Dan alhamdulillah, terima kasih. TikTok kita pun dah mencapai I think 60,000 plus followers. Subscriber untuk YouTube kita pun dah mencapai lebih 120,000 orang. Tak ramai, tapi ramai lah dalam konteks politik tu, ramai lah. Saya taklah se-famous apa orang kata, mungkin geng-geng lain yang mungkin famous sebagainya kan. Kita ni tak macam tu, tapi kita kita bersiaran dan kita tetap share, like, subscribe. Kita akan tetap share berkenaan dengan apa orang kata, isu-isu semasa yang menyentuh negara kita, insya-Allah. Baik, malam ni tak banyak, saya lewat sikit sebab saya buat meeting tadi. Kita tanya soalan, PN berhimpun sebenarnya untuk apa? Okay. Sebab Tuan Ibrahim Tuan Man pun tak tahu punca sebenar perhimpunan itu adalah disebabkan oleh tindakan yang PAS sendiri buat. So malam ni kita akan dedahkan. Hakim tegur peguam PAS yang menyeleweng fakta. Agus dedahkan siapa polis kepada polis siapa Mr. H, dan juga ke mana muda selepas Syed Saddiq. Itu antara perkara yang saya akan bentangkan, insya-Allah. Dan macam saya kata tempoh hari, saya akan buat satu video khas berkenaan dengan Mahkamah Syariah kita. Tapi sebelum itu, yang tu saya akan buat pada masa yang lain lah, insya-Allah. Baik. Okay, nanti saya nak share sesuatu juga, screen share. Baik. Sebelum itu, kita mula dahulu masa. Okey, purata gaji di Malaysia dijangka naik 5.1% pada tahun 2024. Purata gaji di Malaysia dijangka meningkat sebanyak 5.1% pada 2024 menurut kajian jumlah saraan 2023 Marsai yang dikeluarkan pada hari ini. Bagaimanapun pertumbuhan itu lebih rendah berbanding purata sebanyak 5.2% di Asia yang memperlihatkan pergerakan gaji yang berbeza antara negara sedang pesat membangun dan maju di rantau ini. Kajian itu menunjukkan India, Vietnam dan Indonesia dijangka merekodkan unjuran peningkatan gaji median tertinggi pada 2024 masing-masing pada 9.3, 7 dan juga 6.5%. Jepun, Taiwan dan Hong Kong dijangka mencatat paras terendah iaitu di antara 2.6, 3.8 dan 3.9%. Negara lain tersenarai dalam kajian ini adalah Filipina 5.7, China 5.2, Thailand 4.7, Korea Selatan 4.4, rendah daripada kita. Singapura 4.2%. Dia maksudnya dia dah stagnan, tuan-tuan. Ketua Pasaran Malaysia Ko Gim Sun berkata, pasaran buruh Malaysia terus memaparkan unjuran positif yang diperlihatkan dengan trend kenaikan gaji meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang sederhana pada 2023 berbanding tahun sebelumnya. KDNK negara dan sektor individu sebahagiannya besarnya kembali meningkat seperti paras sebelum pandemik, dan pelbagai petunjuk ekonomi turut menunjukkan pertumbuhan selanjutnya pada tahun akan datang. Malah lebih separuh daripada peserta dalam kajian ini menyatakan keinginan untuk meningkatkan peruntukan pengajian pada 2023 dan 2024 yang dilihat sebagai isyarat positif bagi syarikat dan pekerja, katanya kenyataannya dalam kenyataan hari ini. Baik, dalam isu ini sebab kerajaan sudah mula bercakap tentang gaji progresif. Saya sebut tempoh hari bahawa untuk kita nak meningkatkan pendapatan di dalam negara kita, kita sekarang ini dah stagnan, kita dah plateau daripada segi pembangunan ekonomi kita. Berarti kata kalau kita tak meminjam, kita tak ada sumber lain untuk jana ekonomi. Sebab apa? Sebab dah plateau, dah tepu dah dekat situ. Macam PAS juga ada tepu lah. So the only way ialah government kena intervene dan kena bantu untuk meningkatkan pendapatan. Itu saja cara. Now, dengan government intervene, dia tak akan intervene selama-lamanya. Mungkin for the first 3 years, dia kena tambah dari segi gaji. So, bila pertambahan gaji itu ada because of government intervention, di situ nanti akan ada lebihan wang yang dana yang boleh dibelanjakan oleh pekerja-pekerja itu dan dimasukkan ke dalam pasaran.
Okey, dan dimasukkan ke dalam pasaran. Dan pasaran itu berputar dan menghasilkan pendapatan, dan diharapnya benda itu akan merancakkan lagi ekonomi. So daripada segi itu, maka apa orang kata, gaji akan dapat terus ditingkatkan dalam masa yang akan datang. Jadi inilah formula antara formula Rafizi, tuan-tuan. Bila kita tanya formula Rafizi apa, inilah antaranya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, TikTok ni adalah satu antara penyebab banyak aliran wang kita keluar juga. Minta maaf lah TikTok kan, kalau kau dengar nasib kau lah. Kau pun dah ban aku punya TikTok kan. Dia, tuan-tuan faham ke tidak? Okey, ni saya nak cerita. Bila TikTok ada TikTok shop ni, setiap pembelian kita dalam TikTok shop, 1 sen pun tak masuk ke dalam negara. Sebab itu kenapa Indonesia ban TikTok shop. 1 sen pun tak masuk ke dalam negara. Dia pergi keluar negara. Bila tuan-tuan beli tu, memang tuan-tuan beli dalam RM. Tapi pembelian itu pergi 100% ke luar negara. So lepas pergi ke luar negara, di TikTok shop Singapore, di situ mereka dia akan hantar pendapatan kepada vendor itu. Kalau dalam negara kita dapat lah, tapi kita dapat sebilangan kecil. Kerajaan tak dapat apa. So di situ kerajaan tak boleh regulate daripada segi pendapatan. And that is why kenapa ada yang komplain, terutama daripada peniaga-peniaga kecil. Di mana dalam keadaan yang ada sekarang ini, mereka tak boleh bersaing dengan harga di TikTok. Kenapa mereka tak boleh bersaing? Pertama, TikTok beli dalam satu jumlah yang besar. Kedua, mereka tak ada kos seperti kedai. Mereka tak ada kos sewaan dan sebagainya, electricity. Mereka tak ada kos itu. So, mereka boleh reduce the cost further. Jadi, in the short run, memang nampak seronok lah. Kita boleh beli barang murah dan sebagainya. Tetapi in the long run, kalau benda ini tak regulate, dia akan bunuh industri-industri kecil, peniaga-peniaga kecil di dalam negara kita. So, what to do? So sekarang ini kerajaan sedang berbincang dengan TikTok untuk regulate. Dia kena ada regulation. Isu dia sama ada TikTok nak ke tak nak berunding. Ataupun bagi mereka tak kisahlah pasal Malaysia, nak ban-ban lah. Mereka risau dengan Indonesia, tapi Malaysia mungkin dia akan ada masalah. Jadi dekat sini akan ada rundingan, ada syarikat yang mungkin berjumpa dengan TikTok dan mereka kena set up office. Salah satunya TikTok Malaysia tak ada official TikTok di Malaysia. The nearest kita adalah ada di Singapore. So balik kepada isu gaji tadi, kalau kita kata kalau kita betul-betul dan jangan terkejut jangan terkejut kalau mereka tak abide by our regulation, TikTok berkemungkinan akan kena ban juga di Malaysia. So jangan terkejut dengan benda tu. Bila saya kata TikTok, seluruh TikTok tak. Mungkin TikTok shop saja. Yang TikTok biasa ni mungkin okey, tak ada isu pun. Kita bercakap tentang TikTok shop. Jadi benda itu yang mungkin, dan kalau tak ikut regulation, mungkin TikTok pun kena juga. Kan? Contohnya 3R terus dimainkan, posting tak nak diturunkan. Mungkin dengan TikTok sekali kena ban. So benda-benda macam tu berkemungkinan akan berlaku dalam negara kita. Dan juga kita kena faham, kita bukan sekadar nak menyedapkan hati orang, seronok main apps ini, tapi kita juga belajar kena menjaga pendapatan negara, kita kena jaga peniaga, dan kita juga kena jaga rakyat kita. Rakyat kita, benda-benda macam tu. Dia bukan sewenang-wenang semudah-mudahnya kita kata, oh kita buat TikTok, lepas tu apa salahnya, kan? Buatlah sepatutnya. Kita kena jaga semua tu. Kerajaan ni bukan nak seronok-seronok. Kita seronok lah kita sebagai rakyat, tapi kerajaan tak macam tu. Okay. Now, muda. Kita cerita pasal muda sikit. Surat cabaran menanti muda tanpa Syed Saddiq. Keputusan Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq, untuk mengundur diri daripada Presiden Muda telah mencetuskan situasi tidak menentu di dalam parti itu. Syed Saddiq melepaskan jawatan setelah didapati bersalah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna harta dan pengubalan wang haram dana Pemuda Bersatu Armada. Syed Saddiq jatuh hukuman penjara 7 tahun dan denda sebanyak 10 juta serta 2 kali sebatan. Pemimpin muda yang sebelum ini dilihat sebagai wajah serta suara bagi aspirasi jenis batu ini terpaksa meninggalkan tahta kepimimpinannya untuk membersihkan nama. Maka situasi itu membuka lembaran baru bagi muda, iaitu mencari arah dan menentukan masa depan parti susulan ketiadaan figura utama. Pelantikan Amira Aisyah sebagai pemangku telah menandakan satu peralihan kepimpinan yang boleh membawa kepada angin baru atau sebaliknya. Perubahan tampuk kepimpinan berlaku pada masa yang kritikal buat muda. Muda masih lagi dalam proses memperkukuhkan kedudukannya sebagai parti politik yang serius dan pempengaruh selepas keluar daripada blok kerajaan. Muda sebelum ini menggambarkan parti itu sebagai suara generasi muda dengan memberi fokus kepada isu pendidikan, pekerjaan dan isu sosial. Namun tanpa Syed Saddiq, parti tersebut mungkin berdepan cabaran dalam menarik perhatian orang ramai, khususnya generasi muda. Selain cabaran utama,
Muda ialah membangunkan semula identiti parti yang terpisah daripada personaliti Syed Saddiq. Sebagai Presiden, Syed Saddiq sebelum ini memberikan banyak pendedahan tentang muda menerusi sosial media. Namun, muda kini memulakan kepada orang beramai bahawa mereka bukan platform bagi seseorang individu. Salah satu langkah ialah meningkatkan fokus kepada pembangunan dasar yang kukuh dan pelibatan komuniti lebih luas. Muda juga perlu membina pakatan strategik dengan parti lain. Muda turut berdepan cabaran untuk menunjukkan kemampuan mereka mewakili suara yang lebih meluas. Muda perlu membawa aspirasi pengundi daripada pelbagai demografik. Selain itu, wujud kebimbangan terhadap kemampuan keuangan bagi sebuah parti kecil sepertinya. Pembentukan struktur yang kukuh dan pengelolaan sumber kewangan yang cekap adalah kunci bagi kelangsungan sebuah parti. Tanpa kedua-dua usaha itu, muda akan berdepan kesulitan dalam menjalankan operasi dan kempen mereka. Tanpa persoalan yang timbul, sama ada muda mampu bertahan atau tidak. Jika tidak bernasib baik, mungkin muda akan menerima nasib seperti parti politik baru yang tidak mampu bertahan. Jawapannya terletak pada respons muda dalam menghadapi cabaran politik selepas ini. Mereka perlu membuktikan parti itu bukan sekadar bergantung kepada Syed. Saya boleh kata macam ni lah tuan-tuan, beberapa perkara. Muda sebenarnya tidak bergantung kepada Syed Saddiq. Tetapi Syed Saddiq yang bergantung kepada orang lain. Dia berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bagi contoh. Apabila penubuhan Parti Keadilan. Sewaktu penubuhan Parti Keadilan tahun 1999, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berada di luar Datuk Seri Anwar berada di dalam penjara. Yang menubuhkan Parti Keadilan pada waktu itu adalah Kak Wan. Datuk Seri Wan Azizah, masa itu Datin Seri Wan Azizah. Beliau yang menubuhkan Parti Keadilan. Dan pada waktu itu tidak ada apa-apa sokongan dan tidak ada apa-apa dokongan, melainkan dokongan daripada dia dan juga ahli-ahli. Tidak ada dokongan daripada tauke-tauke, tidak ada dokongan daripada orang besar dan sebagainya. Berbeza dengan Syed Saddiq, bagi saya dia seseorang yang berada di tempat yang betul pada masa yang betul. Kebetulan pada waktu itu dia menang pendebat. Dia pun ada rupa, dia seorang yang pendebat. Dia glamour lah di social media. Kemudian dia memuji Mahathir pada waktu itu. Dia ikut Mahathir, masuk bertanding, menang. Walhal sebelum itu kursi Muar ni kalah 700 undi je. Kalau pada waktu itu siapa pun letak bertanding kat Muar sebenarnya boleh menang. Kemenangan di Muar pada waktu itu bukan kerana Syed Saddiq. Kemenangan di Muar pada PRU ke-14 adalah kerana rakyat Muar mahu berubah pada waktu tersebut. Jadi dia situ saya kata dia berada pada tempat yang betul pada masa yang betul. Dia menang-menang terus dilantik, menang ahli parlimen, terus dilantik sebagai menteri Belia dan Sukan. Sewaktu Mahathir memerintah. So dia sentiasa di belakang dia ada seseorang, ada Mahathir. Nah, disebabkan ada Mahathir backing kat belakang dia, maka tycoon-tycoon mula backing dia. Ada tycoon-tycoon yang mula backing dia, yang menjaga dia dan sebagainya. So bila berlaku syaratan dia tak ikut, dia bentuk muda, sebenarnya di belakang itu masih ada orang yang backing dia. Financially. Dan dia ada wajah untuk dia nak tonjolkan. Kita tak boleh nafikan perkara tersebut. Dia ada wajah untuk dia tonjolkan di social media. Dia seseorang yang pandai berbicara. Dia ada orang backing dia secara financial. Namun begitu dia ada lack satu benda. Dia tak ada visi, tuan-tuan. Visi yang dia bawa itu tak jelas. Dia nak bawa apa sebenarnya? Bila dia kata dia nak bawa suara anak muda. Sampai bila? Sampai bila muda nak bawa suara anak muda? Bagaimana orang yang tak muda seperti saya dan majoriti tuan-tuan dan puan? Adakah suara kita bukan suara mereka? Jadi dia ada diaspora dekat situ. Dia ada keterasingan di dalam muda itu sendiri apabila mereka hanya menjadi champion kepada golongan tertentu. Dan even di kalangan golongan muda pun, majoriti mereka tak nampak muda sebagai mereka yang membawa suara mereka. Bagi golongan muda, mereka bukan orang yang matang lagi untuk nak berbicara soal ideologi. Belum ada kematangan even untuk nak berbicara soal ideologi. Anak-anak muda pada zaman sekarang ini belum lagi matang untuk nak berfikir soal dan juga mencerna soal ideologi. Sebab itu saya kata kenapa jadi demikian? Saya letakkan kesalahan itu antara lainnya adalah kepada social media. Kita kena faham internet mula boost tahun bila tuan-tuan? Mula keluar. Saya ingat saya 1995, 1997 macam tu. Itu internet mula ada. Yang tuan-tuan pada waktu itu. Kemudian high speed
social media tahun 2008. So 2008 lebih kurang 2008. 2006 ke 2008 macam tu. Social media, Facebook antara yang awal. Sebelum kita ada Napster, kita ada apa orang kata Friendster, kita ada yang sewaktu dengannya itu, tetapi itu tak terlalu menonjol. Tapi yang betul-betul menonjol pada masa itu Facebook. Now, generasi Facebook yang lahir, bila mereka mula lahir daripada generasi itu, sehinggalah ada yang Instagram, TikTok dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Generasi itu adalah sekarang ini, kalau dia lahir pada 2006, katakanlah 2005, mereka sekarang ini hampir mencapai umur 18 tahun. Dan kita ingat, yang hampir, yang menggunakan sekarang ini, katakanlah mereka menggunakan pada umur 5, 6, 10 tahun, sekarang ini dah 20, 30, sekarang ini 20 dan 30 tahun. So, generasi ini, generasi bagaimana? Generasi ini bukan generasi macam generasi saya. Kami membesar dalam keadaan tak ada, kita ni, majoriti kita membesar dalam keadaan tak ada social media. So, kita belajar daripada mana, tuan-tuan? Kita belajar daripada sekeliling kita. Dan jangkauan kita adalah sekeliling kita lah. Setakat apa yang kita boleh jangkau. Paling jauh pun televisyen, radio dan TV. Itu paling jauh kita tengok TV. Saya hanya mengenali orang Semenanjung apabila usia saya berusia 18 tahun. Lepas saya pergi belajar dekat Selangor, baru saya terkenal, oh orang Semenanjung macam ni. Sebelum itu interaksi saya dengan orang Semenanjung hanya di dalam televisyen. In fact, to be honest, saya tak pernah kenal orang India sehingga saya sampai Selangor. Interaksi saya dengan orang India, saya tengok dalam TV je pada waktu itu. Apatah lagi informasi. Sekarang ini, selepas ledakan social media, informasi itu ada di dalam pemikiran semua kita. Now, apa implikasi dengan muda tadi, tuan-tuan? Bila informasi terlalu banyak, kita menjadi keliru. Kita nak fokus kematangan pemikiran kita ini ke atas apa? So, kita jadi generasi yang terlalu banyak data, tapi kita tak fokus kepada data apa untuk kita nak guna bagi membentuk jati diri dan sahsiah kita. And this is what happening kepada apa orang kata generasi-generasi muda. So, apa yang berlaku? Jadi, bila ada golongan tua datang kepada mereka membawa satu ideologi dan mengatakan inilah ideologi yang sebenar, mereka mudah percaya. Inilah golongan-golongan PAS. Bila mereka membawa fitnah dan mengatakan inilah yang sebenarnya, mereka percaya. Kerana apa? Bagi mereka dah, golongan muda ni, dia dah macam dah terlalu banyak informasi, dia tak tahu nak pilih yang mana. Akhirnya dia rely balik kepada, yalah dia dah tua, mungkin dia lebih tahu, kita ikut je lah apa dia kata. Termasuklah saya kan. Termasuklah saya ni. Ada juga anak muda yang follow saya. Baguslah. So, daripada situ, bila muda datang, dan saya nampak daripada angkatan muda sendiri, angkatan muda keadilan, pemuda dan sebagainya, bila bawah 35 tahun ini, kita nampak mereka, bukan semua, ada di antara mereka agak blur lah. Dia ke mana direction? Apa yang kita kena buat? Mereka berada dalam situasi kalau keadilan kita dah menang. Dia bukan pada zaman masa kita jadi pembangkang dahulu. Angkatan muda inilah yang menggerakkan parti keadilan. Angkatan muda mungkin kata, tak adalah Abang Iswardi kalah. Salah. Kalau saya salah, jom. Kita buat satu program, saya buktikan. Kenapa yang saya katakan, pemikiran anak muda ni tak diselarikan sebagaimana yang sebetulnya. Saya bukan kata anak muda ni tak bijak. Tak. Anak muda sekarang ini, informasi-wise, paling lebih hebat daripada kita zaman kita muda dahulu. Secara informasi, info yang anak muda ada dan akses kepada informasi itu terlalu banyak, lebih banyak daripada zaman kita muda dahulu. Tetapi info itself tak cukup. Dia umpama kita nak memasak. Kalau zaman dulu kita nak memasak, kita kena cari ayam. Ingat lagi 5 hari kejar ayam, tuan-tuan. 5 hari kejar ayam, kita kena ambil serai, kita kena ambil cili dekat belakang, limau kena petik, kena masuk hutan, ambil paku pakai saya dengan mak saya dahulu kan. Ingat lagi masa kecil-kecil. Okay. Sekarang ini nak masak. Sekarang ini bahan-bahan semua dah ada atas meja, malah berlebih-lebihan. Isunya dulu bahan kita kurang, tapi kita tahu apa nak masak apa. Sekarang ini bahan terlalu banyak sampai dia orang tak tahu nak masak apa. Tu analogi saya. Informasi terlalu banyak sampai tak tahu dia nak fikir apa. So, bila ada seseorang yang datang dengan kepalsuan dan sebagainya, memandu mereka,
mereka percaya kepada perkara tersebut. Oh, dia kata betul lah ni. Takkanlah Tok Lebay nak menipu. Takkanlah Tok Lebay nak menipu. Nak membawa kepada poin yang saya nak bawa hari ini, tuan-tuan. Poin dia apa? Poin dia berkaitan dengan perhimpunan untuk nak, apa orang kata, perhimpunan untuk PAS hari ini berhimpun di hadapan mahkamah. Kerana katanya undang-undang syariah itu telah terancam. Undang-undang syariah itu telah terancam. Untuk makluman, siapa yang tak tahu, Nick Allen, saya sebut nama dia Allen sebenarnya, Nick Allen telah mencabar 20 seksyen di dalam undang-undang jenayah syariah PAS dan mengatakan bahawa undang-undang tersebut atau seksyen tersebut unconstitution, tidak berperlembagaan atau melanggar, bercanggah dengan perlembagaan. 20 seksyen. Now, Nick Allen kontak saya, dia kata saya dah tarik 2, so tinggal 18. Okay, tak apalah. So, akhirnya mereka berhimpun. Kita telah tercabar. Ini adalah cabaran kepada undang-undang. Kalau ini dibenarkan, maka mansuhlah, musnahlah undang-undang syariah. Musnahlah undang-undang syariah ni. Habislah kita. Mampuslah kita. Dia macam tu lah, dia bukan bunyi dia. Kan? So, akhirnya, okay, sebelum kita pergi kepada akhirnya tu, saya baca dulu kenyataan 9 orang hakim cabaran. Kes cabaran enakmen syariah, 9 hakim akan buat keputusan. Keputusan petisyen untuk mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan dalam usaha mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan terbatal akan diputuskan pada tarikh yang ditetapkan kemudian. Ketua Hakim Negara Tuan Maimun, Tuan Mat berkata demikian setelah mendengar hujahan daripada peguam-peguam pemerhati dan sahabat mahkamah atau amicus curiae. Keputusan itu akan dibuat panel 9 hakim diketuai Tun Tengku Maimun bersama Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidi Muhammadiyah, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sebli. Selain itu, Tan Sri P. Nalini, Datuk Mary Lim Tiam Suan, Datuk Harmidar Singh Daliwal, Datuk Norin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jais. Dalam prosiding ini, Sistem Islam dan Majlis Agama Wilayah Persekutuan hadir selaku sahabat mahkamah atau amicus curiae. Peguam pemerhati pula dibarisi oleh peguam-peguam dari Peguam Negara, Majlis Agama Islam, MAIK dan juga Terengganu serta Majlis Agama Islam Perak, Negeri Sembilan dan juga PPIMM. Sebelum ini Peguam Nick Allen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin memfailkan petisyen terhadap Kerajaan Negeri Kelantan. Okay. Now, okay, sebelum kita pergi kepada yang tu. So akhirnya petisyen tersebut pun dibuat. Petisyen tersebut dihantar. Kemudian berlaku perhimpunan. Dia kata kita kena mengadakan perhimpunan. Perhimpunan ini adalah perhimpunan yang penting untuk kita nak menjaga kedaulatan kita. Okay. Now, saya nak baca satu artikel. Di antara rakyat Malaysia. Kau tekan. Okay. Peserta himpunan anggap Mahkamah Syariah terancam. Rata-rata peserta himpunan pertahan syariah hari ini mempersoalkan langkah diambil Nick Allen bersama anaknya. Bagi mereka, tindakan peguam dan anak peguamnya bukan sekadar mencabar kanun syariah Kelantan, sebaliknya menjejaskan undang-undang syariah di negara ini. Walaupun kebanyakannya tidak mengetahui dengan terperinci isu permohonan semakan undang-undang isi, peguam dari Kelantan itu, mereka yakin tindakan tersebut menjejaskan perundangan syariah. Seorang peserta perhimpunan, Amirul Nazmi Anwar, 26 tahun. See, my point tadi? Berkata tuntutan Nick Allen secara tidak langsung menunjukkan bahawa enakmen syariah Kelantan tidak relevan. 26 tahun tu kan. Dia seolah, ni budak tu kata, dia seolah-olah ingin mencabar apa yang dilakukan oleh struktur mahkamah syariah itu sendiri dan hendak menyamakan undang-undang syariah ini dengan undang-undang sivil. Tak sama. Undang-undang syariah ini lagi rendah. Kalau kita lihat kehakiman dan undang-undang sivil, ia tidak ada bidang kuasa untuk kuat kuasa undang-undang berlandaskan syariah, katanya lagi. Nampak? Jahil, tuan-tuan. Namun pemuda dari Jelebu itu ketika ditanya adakah dia mengetahui mengenai peruntukan yang dibawa, dia menjawab tidak tahu. Yang itu saya tak tahu, saya tak jelas lagi, katanya. Ni ke budak ni Amirul tu. Okey, Amirul, tengok Amirul, bukan kau memang sini Amirul. Oh, akan mengugat syariah ni. Tapi tanya, tahu ke? Tak tahulah.
Di bahagian peserta lumut, Hamidun Ahmad, dia pula berpendapat hal hak berkaitan orang Islam sepatutnya dibicarakan di mahkamah syariah. Okey. Okey. Jika kes hubungan sejenis antara lelaki telah ada undang-undang berkaitan pada enactment tersebut, tapi dia pertikaian jika sudah ada di mahkamah persekutuan. Ajab, jika kes hubungan sejenis antara lelaki telah ada undang-undang berkaitan pada enactment tersebut, tetapi dia pertikaian jika sudah ada di mahkamah persekutuan. Kenapa perlu ada mahkamah syariah? Sepatutnya, jika pasalah orang Islam dibicarakan di mahkamah syariah, apa lagi yang tinggal pada umat Islam jika undang-undang syariah dibatalkan? Oh, okey. Dia maksud macam ni. Kalau pelaku tu orang Islam, kita kena bicaralah dekat mahkamah dia macam ni. Okey, salah satu yang di challenge lah berkenaan dengan section 7 kalau tak silap saya, liwat. Di dalam undang-undang syariah Kelantan ada section berkenaan dengan liwat. Berkenaan dengan liwat kalau tak silap saya. Saya ada tulis kat sini. Liwat, section 14, sorry. Section 14 di dalam section berkenaan dengan liwat ini sudah disebut di dalam kanun keseksaan, Penal Code, section 377A besar. Now, dia kata kalau orang Islam, kita bicarakanlah di mahkamah syariah kalau yang meliwat tu orang Islam. Okay, soalan saya. Kalau seorang Islam, seorang bukan Islam? Oh, seorang dibicarakanlah di mahkamah syariah, seorang dibicaralah di mahkamah sivil. Baik. Mahkamah syariah untuk liwat maksimum 3 tahun penjara. Maksimum 5 ke 6 kali rotan. Maksimum. Rotan ni pun macam ni. Bukan yang kita tengok tu. Okay. Denda maksimum 5,000 kalau tak silap saya. Tidak, betul 5,000. Ini mahkamah syariah. Mahkamah sivil maksimum untuk liwat 20 tahun penjara. 20 kali sebatan. Soalan saya, adil ke? Yang bukan Islam kena 20 tahun penjara, 20 kali sebatan. Bukan sebat macam ni tuan-tuan. Sebat yang macam ni lah. Berbirat, longkang. Mahkamah syariah tak. Mahkamah syariah macam ni. 3 tahun je. So yang mana adil? Adil ke? Itu soalan dia. Adil ke? Adil ni bukan untuk orang Islam je. Biar orang bukan Islam. Hukuman tetap hukuman. Jadi kita kena, itu kadang-kadang bila orang berbicara tentang undang-undang tapi mereka tak faham pun apa yang mereka bicarakan. Itu saya kata tadi, nak berjuang tapi tak faham dia berjuang untuk apa. Tak faham dia berjuang untuk apa. Baik. Saya akan bawa apa yang mahkamah kata, dan perkara ini kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab yang mengelirukan mereka, budak-budak ni tadi, tak lain tak bukan adalah orang PAS tu sendiri. Peguam-peguam cerita benda yang tak betul. Kita nak bagi tahu sebenarnya di dalam Islam, nanti saya akan buat satu video khas. Dalam Islam, undang-undang sivil negara tidak bercanggah dengan Islam pun. Itu dipanggil undang-undang takzir. Sebahagian daripada Islam. Sebahagian daripada undang-undang jenayah Islam dipanggil takzir. Majoriti undang-undang kita adalah undang-undang takzir. Dan tidak bercanggah pun satu pun dengan Islam. Majoriti tak bercanggah. Saya tak kata semua. Tapi majoriti tidak bercanggah pun dengan undang-undang Islam. Jadi bila dia nak buat undang-undang tu dalam sivil, sebenarnya tidak menyalahi agama pun. Dan tak perlu kita letak undang-undang itu sebagai syariah Islam halal untuk dia nak jadi Islam syariah halal, tuan-tuan. Tak perlu. Masa mak tuan-tuan pergi masak, ada ke dia cap halal kat situ? Tak ada, makan je kan. Chop halal itu tak perlu untuk mengatakan perkara itu halal. Sekali bahannya halal, cara penyediaannya halal, maka halal. Chop halal itu mengesahkan, memperkuatkan, tetapi bukanlah syarat rukun makan itu kena ada chop halal. Sama juga undang-undang syariah. Tidak ada rukun undang-undang syariah, perlu ada chop syariah untuk dia menjadikan syariah compliance. Apa syaratnya? Selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah undang-undang Islam. Sama juga perubatan, sama juga dengan benda-benda lain dalam hidup kita ni. Sama undang-undang, perlembagaan pun sama. Selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia adalah selari dengan Islam. Itu adalah kaedah umum fiqh. Asal satu perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegah. Sayuti kata, Imam Suyuti kata dalam usul fiqh beliau, asal satu perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegah. Begitu juga undang-undang Islam ada 3, hudud, kisas, takzir. Segala undang-undang yang tidak termasuk hudud dan kisas adalah undang-undang takzir. Termasuk undang-undang di dalam negara kita semua.
berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan sivil, harta benda dan sebagainya, itu adalah undang-undang berkaitan dengan takzir. Selain daripada itu, ada spesifik di bawah perkara jadual ke-9, list nombor 2, senarai nombor 2, berkenaan dengan apa bidang kuasa mahkamah syariah. Ada. Tetapi yang mengelirukan adalah orang PAS tu sendiri, tuan-tuan. Mereka sendiri mengelirukan dengan fakta-fakta yang mengelirukan. Sehingga Mahkamah tangguh keputusan, hakim tegur peguam Majlis Agama. Panel 9 hakim, Mahkamah Pusat menangguhkan keputusan. Kami akan bersidang membicarakannya. Selain Tengku Maimun, panel itu okey. Pada prosiding hari ini, Tengku Maimun mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang kenyataan yang bersifat menghasut. Peringatan itu dibuat susulan Peguam Malik Imtiaz Sarwar yang mewakili pembetisyen membuat perhatian terhadap kenyataan Peguam Farizal Yusof yang mewakili Majlis Amal Islam dan Adat Terengganu mengenai isu dalam pendengaran berkenaan. Menurut Tengku Maimun, kenyataan Farizal Yusof yang menyentuh sentimen yang tidak sepatutnya dibincangkan dalam khayalat umum ketika prosiding itu sedang masih dijalankan. Katanya, mahkamah mengambil maklum kenyataan peguam itu yang antara lain menyatakan prosiding tersebut adalah titik penyudah sesebuah kewibawaan mahkamah syariah terkubur. Kami mengambil maklum dan membuat pemerhatian kerana isu yang dibagikan dalam pendengar ini telah diperkatakan oleh ramai pihak. Namun, ia versi yang telah diputar belit, menurut kata Ketua Hakim Negara. Banyak pihak yang membicarakan mengenai kes ini di luar dan kenyataan dibuat adalah mengelirukan. Kami ingin mengingatkan peguam untuk tidak membincangkan mengenai kes ini di khalayak umum. Isu dalam pendengaran petisyen itu bukan melemahkan agama Islam dalam mahkamah syariah, tetapi ialah berhubung kompetensi kerajaan negeri dalam menggubal undang-undang. Kenyataan bahawa mahkamah syariah akan berhubung adalah tidak betul. Tanggapan itu salah kerana pendengaran ini hanya bertujuan mencabar enakmen kanun syariah 1 Kelantan, bukan merendah-rendahkan enakmen dan mahkamah syariah, katanya. Poinnya dekat situ. Ini Ketua Hakim Negara, Tuan Maimun sendiri berkata, bagaimana PAS mengelirukan ahli dia. Seolah-olah mengatakan kalau diterima bantahan ini, maka akan jatuhlah mahkamah syariah. Tuan-tuan perasan tak? Enactment itu hanya untuk negeri Kelantan. Kenapa negeri lain tak ada? Negeri lain pemerhati, tapi kenapa tak dibawa kepada negeri? Oh, nanti akan bawa Lais. Tak, sebab undang-undang negeri lain dia lain. Undang-undang lain, negeri lain, dia berbeza undang-undangnya. Dan setiap negeri buat undang-undang syariah mereka sendiri. Dia bukan macam federal. Federal ni dia ada satu undang-undang, seluruh Malaysia pakai. Negeri tak. Setiap negeri dia akan buat undang-undang dia sendiri. Apa yang berlaku? Kalau perkara dicabar ini diterima oleh Mahkamah Persekutuan, dia akan mendedahkan ketidakmampuan, kepincangan, kedunguan dan juga inkompetensi ahli Dewan Undangan Negeri PAS di Kelantan dalam drafting undang-undang. Itu je sebenarnya, tuan-tuan. Kalau perkara ini berlaku, dia bukan merendahkan syariah atau akan menghapuskan mahkamah syariah. Ini bukan persoalan adakah mahkamah syariah itu compatible ataupun bercanggah dengan perlembagaan. Bukan soalan itu. Soalannya berkenaan dengan 18 section, sebelum ini 20 tapi jadi 18, di dalam Undang-Undang Kanun Jenayah PAS yang sebenar kalau dilihat dan diteliti bercanggah dengan perlembagaan. Perkara 75 perlembagaan mengatakan bahawa sebarang undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang itu terbatal. Bidang kuasa mahkamah syariah memang di bawah negeri, tetapi mestilah tidak bercanggah dengan perlembagaan dan juga ialah perlembagaan, perkara-perkara yang melibatkan perlembagaan. Antaranya jadual ke-9 perkara pertama perlembagaan menyatakan bahawa berkaitan dengan jenayah itu adalah bidang kuasa persekutuan, bukan bidang kuasa negeri. Dan itulah yang dicabar oleh Nick Allen. Kenapa saya sebut Nick Allen? Now, timbul persoalan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, kita dengar Tuan Ibrahim Tuan Man punya sembang, tuan-tuan. Yang saya sebut tadi, kerajaan perlu. Okay, bila ditanya kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, kenapa baru sekarang bantah petisyen cabar enakmen syariah? Apa jawapan Tuan Ibrahim Tuan Man? Kita dengar. Segera bawa. Dan kami beri komitmen untuk menyokong
Ya, sebab dulu kita boleh bawa sebab kita ada 2/3 majoriti. Ya, sekarang dia ada 2/3 majoriti. Dan kita, Perikatan Nasional, kita akan sokong sepenuhnya sekiranya pindah perlembagaan dibuat dengan segera, dan kita harapkan inilah jalan keluar. Kita perlu finalkan isu ni. Kita perlu muktamadkan isu ni. Tak boleh hanya sedikit demi sedikit datang, dia akan berterusan. Okey, terima kasih. Datuk Seri, Datuk Mujahid Yusof dia mempersoalkan kenapa baru sekarang ni PAS nak bantah petisi ni. No, sekarang ni isu je walaupun dia masuk tu, tapi sebenarnya kita semua pihak tak tahu pun. Kemudian apa yang jelas dibicarakan sekarang, kita buat waktu inilah. Soal saya, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat sesuatu? Kerana pertikaikan kami yang sebelum itu, yang kita tak tahu pun, sekarang dia tahu apa dia buat. Sepatutnya dia pertikaikan apa yang kita yang buat, sebab kita tak tahu pun waktu itu. Ya, dan kita sekarang ni sepatutnya dia kena tanya diri dia, apa yang dia buat waktu ini bila mahkamah diganggu orang. Okay. Dia kata dia tak tahu. Saya ulang balik. Itu. Ya, dan kita sekarang ni sepatutnya dia kena tanya diri dia, apa yang dia buat waktu ini bila mahkamah diganggu orang. Ya, sebab tu saya kecewa dari ni, sangat kecewa. Sebab kita jemput. Dia tak jawab. Dia tak jawab persoalan. Dia kata dia tak tahu. Okay. Tahu pun waktu itu. Ya, dan kita sekarang ni sepatutnya dia kena tanya diri dia, apa inilah. Ya. Soal saya, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat sesuatu? Kerana pertikaikan kami yang sebelum itu, yang kita tak tahu pun, sekarang dia tahu apa dia buat. Kenapa dia pertikaikan kami yang sebelum ini tak tahu pun? Dia kata kenapa dia pertikaikan kami yang sebelum ini tak tahu, tuan-tuan? Dia kata kami tak tahu. Kami tak tahu tentang bantahan ini. Kami tak tahu. So dia dah tahu apa yang dia buat. Dia buat. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, ni nak cerita. Betul ke PAS tak tahu? Betul ke PAS tak tahu? Baik. Dia ada dua kes, tuan-tuan. Dia ada dua kes yang mencabar. Satu Iki Putra pada tahun 2021. Satu lagi baik. Pada 25 Februari 2021, Mahkamah Persekutuan sebulat suara membenarkan Iki Putra mencabar keabsahan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung kesalahan seks dua tabi'i. Akhirnya, Nick Elin memfailkan bangkangan dia terhadap Negeri Kelantan pada 25 hari bulan 5. Nick Elin failkan notis usul cabar perkara berkaitan syariah. Tuan-tuan, 25 Februari 2021 bukan setakat usul macam Nick Elin ni usul. Nick Elin ni usul. 2021 diputuskan. Mahkamah Persekutuan memutuskan, membenarkan, tuan-tuan, membenarkan pada 25 Februari 2021. Maksudnya usul tu dibawa bila? 2020. Dan pada 30 hari bulan 9 2022, siapa yang memerintah? Mahkamah Persekutuan benarkan cabaran undang-undang oleh Nick Elin. Nah, kalau kita nak main sentimen, saya tak tahu. Iki Putra tu kes apa? Iki Putra adalah kes di mana seseorang mencabar Seksyen 28 Enakmen Syariah Selangor 1995 pada 25 hari bulan Februari 2021. Petition itu dibawa pada 2020. Pada masa itu, PAS buat apa? Ada tak perhimpunan? Oh, tak boleh is COVID. Perhimpunan secara online lah. Ada tak bantahan? Ada tak bangkangan? Habis pembangkang tak buat apa-apa pada itu. Sebab kami faham. Secara undang-undangnya perkara itu dibenarkan. Kami tak main sentimen agama, tuan-tuan. Kami tak main, lepas ini maka hancurlah agama kita, maka hancurlah apa orang kata Islam kita. Inilah dia pluralisme, inilah dia sekularisme, inilah dia negara beracuankan kafir dan barat. Tak ada. Sebab kami ni rasional, kami faham. Tetapi PAS bukan tak faham, pemimpin dia faham. Tetapi dia nak cari modal. Modal untuk apa? Bangkitkan kemarahan kepada kerajaan sekarang ini. Cuma dia lupa. Ini zaman internet. Ini zaman yang kita boleh cari balik maklumat, tuan-tuan. Bukan susah, Google jumpa. Yang datang berhimpun tu pun, majoriti pun tak faham dan tak tahu apa benda yang dicabar. Cuma bila saya tengok tadi poster dia naik, banner poster dia naik. Ini mencabar mahkamah syariah. Tak. Itu menguji kebijaksanaan atau kebodohan pemimpin PAS dalam nak jadi adun di dalam negeri. Itu je. Dia bukannya menguji tentang syariah. Dia bukan, apa orang kata, petition tentang
adakah mahkamah syariah ni bercanggah atau tidak dengan perlembagaan persekutuan? Bukan itu. Persoalannya, adakah 18 section di dalam kanun jenayah PAS, kanun jenayah Kelantan itu bercanggah atau tidak dengan perlembagaan? Itu persoalan dia. Sebab itu bila PN akan sokong pindaan perlembagaan bagi penjelas kuasa syariah. PN akan menyokong pindaan perlembagaan bagi memberi kejelasan mengenai bidang kuasa syariah, kata Naib Presiden. Sorry, Idris Ahmad. Bukan Taqiyuddin. Idris Ahmad. Kami mengharapkan satu pindaan perlembagaan supaya ada grey area yang menunjukkan tentang mahkamah syariah seolah-olah macam ada bertindan dan sebagainya. Kita buat, PN bersedia menyokong. Saya nak cerita. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya saya nak bagi tahu, tak ada pertindanan. Ada some tapi majoriti tak ada. Jadual ke-9, senarai 1, senarai 2, senarai 3 jelas. Dah ada. Tak perlu pindah perlembagaan. Dah ada. Dan tak lama lagi tuan-tuan akan dengar, oh kita kena perkasakan Akta 355. Mahkamah Syariah itu yang RU 355 tu. Kita kena perkasakan. Kita kena perkasakan. Tuan-tuan, kalau saya tanya, tuan-tuan tahu Akta 355 itu apa? Tuan-tuan pernah baca tak Akta 355 tu apa? Akta 355 ada 3 section je. Nombor section 2 tu yang penting. Dia ada 3 je section, tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita perkasalah macam mana sekalipun, dia terpulang setiap negeri itu berbeza. Sebab undang-undang syariah milik negeri. Persekutuan tak boleh campur tangan. So adakah sekarang ini PAS nak persekutuan campur tangan kepada undang-undang setiap negeri? Adakah tak jelas? Perlembagaan jelas. Saya belajar undang-undang, tuan-tuan. Jelas. Yang tak jelas orang PAS je. Nak memainkan isu ketidakjelasan tersebut. Faham? So, harapnya faham lah. Tapi, yalah. Kita nak faham, tak faham, terpulang pada dia lah, tuan-tuan. Bukan saya bukan untuk saya nak kena jelaskan semua. Dia orang bukan tak faham, tuan-tuan. Orang-orang PAS ni faham sangat. Pemimpin mereka faham. Tapi mereka, itulah modal yang mereka boleh gunakan untuk nak mengelirukan konon-konon yang bersemangat tetapi jahil tentang agama dan juga tentang undang-undang ni. #VPN. Inilah dia, virus Perikatan Nasional. Virus tu mempengaruhi otak orang yang bodoh dan jahil tentang agama. Bak kata Hadi Awang lah. Ingat tak Hadi Awang kata apa? Kan? Hadi Awang cerita, dia kata target dia sasaran PAS adalah golongan muda yang jahil agama dan politik. Ingat tak, tuan-tuan? Hadi Awang kata apa? PAS sasar golongan muda jahil agama politik untuk menang PRU 15. There you go. Itu cara dia nak menang. Sebab tu, bila kita tengok yang sokong PAS ni, majoriti lah saya boleh kata, bukan semua, majoriti memang jahil. Bukan bodoh, jahil. So itu mudah terpana dan juga terpersona dan juga terkeliru dengan benda yang paling asas. Benda asas pun tak tahu tentang agama. Apa ahli kitab tu Yahudi, bukan Nasrani. Dan benda itu, perhimpunan itu tadi, menyebabkan ahli pembangkang semua tak ada dalam parlimen. Bukan ponteng, tapi kami semua ke Istana Kehakiman. Ahli Parlimen Pembangkang mempertahankan ketidakhadiran mereka dengan berkata mereka semua pergi ke sokongan Himpunan Selamatkan Syariah di Perakangan Putrajaya. Soalan saya, kalau tak pergi tu, tak jadi ke kes tersebut? Yang mana lebih penting? Sebab ada 4 ke 5 soalan daripada pembangkang, tapi sebab pembangkang tak ada di-skip. Saya nak beritahu tuan-tuan, ni bukan caught by surprise. Semua ahli parlimen yang soalannya akan naik, diberitahu soalan mereka akan naik. Timing tu dah diberitahu, sedia untuk tanya soalan kepada menteri. Sebaliknya mereka buat apa? Mereka ponteng. Bukan ponteng, pergi ke perhimpunan. Ponteng lah tu. Tak payahlah semua pergi. Yang tanya soalan tu, stay lah kejap. Tanyalah soalan. Kalau semua pergi tu untuk apa? Kalau tak pergi tu jadi apa? Tak, yang mana satu lebih utamanya sekarang ni, tuan-tuan? Pergi perhimpunan tu wajib ke sunat? Pergi kerja,
Pergi, tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Saya nak cerita macam ni. Tuan-tuan pergi kerja. Gaji kerja 9 sampai pukul 5. Pukul 10, tiba-tiba dekat bawah ada orang jual air Milo. Percuma, bukan jual, bagi secara percuma. Nak beratur sejam. Tuan-tuan pun turun ke bawah nak beratur ambil air Milo tu. Saya nak tanya, sejam tu hukum dia apa? Gaji tersebut, tuan-tuan? Kalau orang Islam. Sejam kita turun tu nak pergi beratur ambil Milo tu, sedangkan gaji kita tinggalkan kerja kita sejam. Hukum dia apa? Saya nak tanya hukum ni. Apa hukum dia, tuan-tuan? Ni, kita dalam parlimen, itu kerja kamu. Kamu kena bayar satu hari RM400. Turun parlimen. Kamu pergi ke satu perhimpunan yang tak perlu pun kamu pergi. Kalau tak ada pun jalan je perhimpunan tu. Jalan je perhimpunan tu. Sedangkan tak adalah semua. Okey, nak lain pergi silakan. Tak, yang tanya soalan tu stay lah. Kenapa tak boleh nak stay? Oh, bab hukum orang lain semua haram. Tapi bab dia, tak apa. Tak apa kan? Tak apa. Bab dia tak apa. Bab lain tak boleh, haram. Tak apalah, tuan-tuan. Nanti saya akan buat satu video, macam saya kata, satu video khas berkenaan dengan bagaimana kejahilan umat Islam ni dikelirukan oleh so-called ustaz-ustaz yang kadang-kadang mereka sendiri pun tak faham undang-undang Islam tu bagaimana. Okey. Ini masalah bila belajar teori saja tapi dia tak belajar praktikal. Okey, hari ini berkenaan dengan Agus tiba di IPD Kajang beri keterangan kes. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Datuk Muhammad Agus Yusof tiba di Ibu Pejabat IPD Kajang pada 2 petang hari ini bagi memberi keterangan berhubung video perbualan miripnya dengan seorang kaki tangan Jacom. Muhammad Agus berkemeja biru menaiki kereta Toyota Estima tiba di IPD. Pagi tadi, Ketua Polis Negara Tan Sri Razadin Hussein berkata selain Agus yang dipanggil, terdapat beberapa lagi individu dijangka akan dipanggil bagi membantu siasatan. Baik. Agus dedah identiti Mr. H kepada polis. Bekas Ketua Pengarah Jacom, Muhammad Agus hari ini mendedahkan identiti Mr. H kepada polis. Bagaimanapun, dia tetap membungkam apabila diasap oleh wartawan setelah merakam kenyataan Ibu Juat. Soalan berkaitan mensiasatan, yang jelas saya telah dedahkan kepada polis siapa Mr. H. Baik. Berkaitan dengan perkara tersebut, tuan-tuan, cerita tersebut. Kita dah kata pendedahan itu dah berlaku, beliau dah bawa ke balai polis. Dia cerita dia macam ni. Orang kata, Agus takkan berani bawa kerana video itu palsu. Video itu tulen. Dia takkan berani bawa ke balai polis. So sekarang dia dah bawa ke balai polis. Now, tulen atau tidak itu bukan kuasa kita nak menentukan. Itu biarlah pihak berkuasa tentukan. Now, isu dia sekarang ni macam saya kata dan saya dedahkan tempoh hari. Tiba-tiba ada Papa Gomo buat satu video. Dia kata sebenarnya Mr. H ini adalah komplot Nurul Izzah. Ini adalah komplot Fahmi Fazil. Papa Gomo, jauh sangat kau punya kona tu. Kona baring kau tu jauh sangat. Out of lab dah. Kan, aku punya konspirasi. Kau nak buat konspirasi juga. Kau punya konspirasi tu jauh sangat overlapping dia. Fahmi pula. Papa Gomo, aku nak cerita Fahmi Fazil tak ada kena-mengena. Habis tu kenapa Fahmi Fazil keluar kenyataan? PMX bagi arahan. Dia ada satu video, malam tadi saya share video tersebut. Berkenaan dengan Agus, PMX kata, saya dah minta Wabi Fahmi Fazil keluarkan arahan. So, beliau keluarkan kenyataan, bukan arahan, keluarkan kenyataan. Bahawa Prof. Agus tidak lagi bersama dengan kerajaan. Which is true, dia dah letak jawatan. Memang ada tempoh dia, tetapi dah letak jawatan. Kira dah tak ada lah. Dan kenyataan itu tak ada kena-mengena konspirasi. Cuma saya nak cerita. Konspirasi tersebut berkaitan dengan geng PN yang laki bini. Dan juga seseorang yang cikgu tapi tak pernah mengajar. Sebab itu saya kata, beberapa tindakan akan diambil tidak lama lagi. So, tuan-tuan tunggu je lah. Saya tak naklah pecah rahsia lagi kan. Sebab saya tak nak jump the gun, nanti benda tu tak jadi. So, sabar. Saya kata tadi plot thickens. Dan kita akan tengok siapa selepas ini yang akan gila kinze, tuan-tuan. Siapa lepas ni yang akan gila kinze, siapa lepas ni yang akan menggeletar, siapa yang lepas ni dia akan macam tu. Saya tertarik lah dengan situasi yang ada sekarang ni sebenarnya. Saya tertarik bila cubaan untuk menyelamatkan Mr. H itu, ada orang kita tembak orang kita sendiri. Tetapi kita lupa sebenarnya. Dalam tembak orang kita sendiri tu, yang kena bukan orang tu. Yang kena PMX kita. Dan korang tak sedar. Benda itu kena pada PMX. Tapi tak apalah.
Orang macam saya, kita tetap mempertahankan kerajaan, kita tetap mempertahankan PMX. Dan kita faham tuan-tuan situasi yang ada sekarang ini. Ni saya nak cerita satu perkara. Kegusaran pembangkang sekarang ini, apabila cerita ini pecah, tembelang ini pecah tuan-tuan. Apabila tembelang ini pecah, tembelang mereka pecah, mereka berasa risau. Kerana ONA yang mereka dah rancang ini sepatutnya untuk kenakan PMX, untuk kenakan Perdana Menteri itu, tak berjaya. Okay, tuan-tuan perasan tak? Mereka buat perkara ini sewaktu PMX tak ada dalam negara. Mereka buat onar ini sewaktu PMX berada di luar negara. Now, kenapa penting lokasi PMX itu di luar negara? Rancangan mereka seterusnya yang saya tak revealkan sebelum ini adalah bila berleluasanya video ini, bila berleluasanya naratif bahawa kerajaan ini adalah kerajaan songsang, itu akan digunakan untuk memainkan sentimen, itu yang pertama, sexuality, kedua, sentimen agama. Dan daripada situ mereka berharap mereka akan dapat menarik sokongan terutama daripada ahli parlimen Melayu. Daripada UMNO umpamanya. Terutamanya daripada UMNO. Namun begitu, benda ini tak fly. Benda ini tak fly tuan-tuan. Kenapa tak fly? Satunya, pendedahan saya pada peringkat awal. Saya kata dia bukan masalah video tu autentik tak autentik. Bila benda yang diorang tengah nak kenakan itu tak berjaya dan didedahkan plan itu lagi awal daripada yang sepatutnya. Tuan-tuan kena ingat, hari ini adalah setahun cerita Cukup Jomlah Hadi Awang. Ingat tak? Hadi Awang kata, cukup jomlah. Hari ini, 20 hari bulan November ni, adalah setahun peristiwa tersebut berlaku. So, this supposed to mark. Dia tak boleh nak cerita tentang kegagalan kerajaan. Kerajaan tak gagal. Dia nak cerita apa tentang kegagalan? Masalah telur kita selesaikan. Masalah minyak kita selesaikan. Masalah beras kita selesaikan. Masalah apa? Masalah apa? Inflasi menurun. Pekerjaan mula meningkat. Kadar gaji dijangka mula meningkat. Even kata-kata daripada segi OPR tak menaik. Walaupun mata wang kita menurun. Tetapi OPR tidak berubah, 3.0 dijangka sehingga tahun depan kerana fundamental kita strong. So, diorang tak boleh nak asak daripada situ. Even soalan-soalan pembangkang dekat parlimen pun soalan yang tak relevan, tuan-tuan. So, dia nak asak kot mana? Jadi, dia main sekali lagi cerita seksual ni. Cerita seksual dimainkan. Plot yang sama. Bila diorang tak ada benda nak asak kita, so dia main cerita seksual. Tuan-tuan ingat liwat 1, liwat 2, bila dah tak ada benda nak asak pembangkang, keluar cerita seks. Keluar agama, keluar bangsa, keluar seks. Sekarang ni dia nak mainkan agama. Tetapi, masalah dia dengan main agama ni tuan-tuan, ada orang macam saya yang faham undang-undang. Yang boleh ceritakan tentang bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bodoh. Nak menunjukkan kebodohan pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan, kita tengoklah nanti 18 enactment section yang dicabar itu menunjukkan inkompetensi mereka. Ketidakmampuan mereka menjadi adun. Even nak gubal benda basic pun mereka boleh melanggar perlembagaan. Itu yang mereka risau sebenarnya. Dia bukan mahkamah syariah sangat. Bila disebut kita kena jelas tentang... Dah jelas dah mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Tuan-tuan, mahkamah syariah ni bukan baru wujud semalam. Kita dah ada mahkamah syariah ni sejak selepas merdeka lagi. Ni bukan baru wujud semalam ni. Sejak selepas merdeka lagi kita dah ada mahkamah syariah. Tak ada grey-greynya dah. Kita dah jelas. Saya belajar undang-undang. Kita dah jelas yang mana sivil, yang mana syariah. Jadual ke-9. Perlembagaan persekutuan dah jelas menyatakan di mana boundaries persekutuan, di mana boundaries negeri dan di mana kita bertindak. Jadual 1 menerangkan tentang list of federal punya kuasa, jadual 2 negeri punya kuasa, senarai 3. Jadual ke-9, senarai 1, senarai 2, senarai 3 mana-mana yang bertindak. Oh, adalah yang bertindak is? Ada. Contohnya apa yang bertindak? Kebajikan. So sebab itu ada Jabatan Kebajikan Negeri, Jabatan Kebajikan Persekutuan. Di bawah Kementerian Wanita dan Kebajikan. Forestry, perhutanan,
ada pertindanan di antara negeri dan federal. Sebab itu, kalau negeri nak pergi tebang balak di kawasan yang di hutan simpan, kena minta kebenaran. Siapa tuan-tuan? Federal. Sebab itu isu REE. Kan? Itu isu REE. Isu REE itu berlaku. Membawa saya kepada poin saya yang terakhir. Saya dia berkait Apa tuan-tuan? Kenapa dulu kita boleh tahu pasal REE ni? Sebab kita boleh masuk dalam perhutanan tuan-tuan. Kita boleh tahu dan kita boleh selidik tentang perhutanan. Sebab perhutanan juga adalah bidang kuasa federal. Kalau Sanusi nak pergi ambil REE, Rare Earth Element, kat dalam hutan tu, hutan simpan, dia kena minta kebenaran daripada persekutuan. Bukan setakat dia punya kuasa negeri. So, akhirnya terdedah pada hari ini. Apa yang terdedah? Isu perlombongan REE. Bekas setiausaha politik Sanusi ditahan. Apalah. Ayo. Jangan Okay, terima kasih 12,000 yang menonton kita. Bekas setiausaha politik MB Kedah didakwa rasuah berkaitan REE. Bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Hilmi Abdul Wahab dihadapkan ke Mahkamah Session pada hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek REE di sekitar negeri itu Julai lepas. Muhammad Hilmi 50 mengaku tidak bersalah setelah kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Suzan Hussein. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan tunai berjumlah RM250,000 daripada syarikat kumpulan pelombongan REE Sdn Bhd, Liana Mahmad atau Khalid melalui Said Aluvi 34. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu serta politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenaan untuk mendapat kelulusan permohonan lesen pelombongan REE. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah premis di Sunway Kiara Hartemas. Dia turut didakwa menerima suapan RM150,000 daripada individu sama bagi tujuan sama di sebuah restoran di Desa Hartemas pada 11 Julai lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 16AA Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang boleh membawa penjara 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali jumlah nilai suapan atau RM10,000 mana yang tertinggi. Hakim Suzana membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jumlah RM45,000. Sebelum itu, Timbalan Bandaraya memohon jaminan antara RM30,000 dan RM60,000. Okey, itu habis kat situ. Nah, ini bukan tuduhan pertama berkaitan REE ni tuan-tuan. Ini adalah bekas setiausaha politik yang baru-baru ni, Sanusi, yang ditahan oleh polis. Dalam masa yang sama, CEO sebelum ini 19 Julai pada bulan Julai yang lepas, CEO MBI juga telah ditahan berkenaan dengan perkara yang berkaitan atau hampir serupa tentang perkara yang sama. Okay. Rasuah REE CEO Perbendaharaan Menteri Besar Pengarah Syarikat ditahan SPRM. SPRM menahan dua individu bagi membantu siasatan salah guna kuasa dalam sektor pelombongan melibatkan jumlah rasuah melebihi 13 juta ringgit. Masing-masing adalah bekas seorang ketua CEO bagi MBI Negeri Kedah dan seorang wanita berpejawatan pengarah ditahan 3 hari sehingga Jumaat. Ini Julai tahun ini penahanan tersebut. So tuan-tuan, bersih ke? Saya nak tanya, bersih ke? Ada orang PAS kata, kami tak ada lagi kes-kes. Ya betul. Kamu punya YB belum ada kes. Bukan kata takkan ada, belum ada kes. Tetapi PAS ni pandai. Konco-konco bawah dia ada kes-kes tu tuan-tuan. Konco-konco bawah dia yang mula ada kes-kes tersebut.
So, kesimpulan kita kata tak payah bangga sangat lah. Kan? Title tu sendiri belum mau. Sanusi bila kena Is? Untuk kes hasutan dia next year, Januari. 2 bulan lagi. Dan untuk kes REE, sabar. Akan ada. Jangan risau. Baik, untuk bantuan kepada sahabat kita, Ustaz Wan G, tuan-tuan boleh pergi ke akaun ke bawah ini dan boleh kontak Ana dekat nombor ini, hantar resit tersebut untuk kita bagi bantuan seterusnya, bulan seterusnya kepada Ustaz Wan G. Terima kasih kepada bersama dengan kita. Terima kasih yang menyokong kita di belakang. Terima kasih yang menderma juga. Mohon maaf kalau saya tak dapat nak reply semua mesej anda. Tu admin saya. So jangan tanya dia tak tahu apa-apa. Sekian daripada saya tuan-tuan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan.